Selamat pagi ya, kita bersama semula dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Mungkin ramai di antara kita tidak menyedari bahawa hari ini sudah 100 hari sebenarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan ramai juga yang mungkin tidak sedar, ini bererti bahawa sudah 100 hari sebenarnya Kerajaan Perpaduan menerajui Kerajaan Malaysia. Dan sudah pastilah banyak yang ingin kita kongsikan bila kita bercakap tentang isu ini. Dan isu yang menjadi pilihan kita ialah dari reformasi jalanan ke revolusi madani sempena 100 hari PM ke-10. Baiklah tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang merupakan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sihat ya? Alhamdulillah. Datuk Seri, saya suka sebenarnya bila saya mendapat tajuk ini, dari reformasi jalanan ke revolusi madani. Pandangan Datuk tentang topik ini, tentang tajuk yang kita pilih ini. Ini tajuk yang tidak cukup ingin diwacanakan dalam masa satu jam. Kerana ada dua perkataan yang penting di dalam tajuk ini. Satu ialah reformasi jalanan. Kan? Kita melakukan unjuk rasa terhadap isu-isu yang pada ketika itu terjumlah kepada kezaliman kan? Pada tahun 1998 dan itu secara konsisten diperjuangkan sehinggalah pada pilihan raya kali ini Datuk Seri Anwar sebagai lokomotif reformasi pada tahun 1998 itu menjadi pimpinan kerajaan pada hari ini. Dan revolusi satu perkataan yang keras, Syakawi. Kan? Kalau nak cari perkataan yang sesuai, saya pun duk fikir tadi apa dia. Kerana memang negara ni perlukan satu revolusi dari segi pendekatan dan juga pemikiran. Betul. Kepimpinan itu sendiri sebenarnya. Kerana kita punya banyak tugasan yang mesti dilakukan. Okey, sebelum kita sambung, saya nak ingatkan jugalah kepada penonton-penonton yang mungkin ketika ini bersama kami menyaksikan ruang bicara ini. Anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ini. Jadi jangan lupa dua talian kami sediakan kepada anda seperti biasa, 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, mungkin ialah orang seperti Datuk Seri, saya generasi kita lah mungkin mengenali tentang pelbagai rintangan, pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi oleh seorang tokoh yang bernama Anwar Ibrahim ini sebelum dia berada di kerusi nombor 1 dalam kepimpinan negara. Mungkin menarik jugalah kalau kita kongsikan juga pengalaman Datuk Seri bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dalam perjuangan bersama-sama dengan PKR, kemudiannya bersama-sama dengan PH dan sekarang ini sudah pun menjadi Perdana Menteri untuk Kerajaan Perpaduan itu sendiri. Betapa cabaran yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar sebenarnya? Ya, Mukaddimah Syarkawi itu sebenarnya membayangkan jawapan kepada persoalan tadi ataupun perkara yang dibangkitkan mengenai perjalanan panjang Perdana Menteri kita. Kalau rakan-rakan pendengar di luar sana pernah membaca Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, pada saya apa yang dilalui oleh Datuk Seri Anwar juga merupakan long walk to freedom dalam konteks Malaysia ini. Atau long walk to demokrasi dan sebagainya. Jadi bila kita sebut begitu dan kita akan memahami bahawa latar belakang yang paling tidak pun memandu Datuk Seri Anwar itu punyai kepelbagaian yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini. Mulai pada tahun 1998 dia merupakan pernah
menjadi pemangku Perdana Menteri. Ya. Sedikit je lagi lah sebelum sampai jawatan Perdana Menteri. Tetapi diuji sehingga kan dipecat melalui zaman-zaman yang pada saya tidak boleh kita bayangkan sebagai seorang manusia. Namun beliau lalui kan, menjadi banduan, quote unquote. Bukan sekali, malah 2 kali. Dan dalam perjuangan itu beliau memilih untuk setia dengan perjuangan rakyat, tidak lari, menghadapi apa jua cabaran dan rintangan, hatta diuji dengan penjara, dan mempunyai satu sikap ataupun nilai yang pada saya begitu baik untuk kita sama-sama contohi, iaitu istiqamah. Kan, setia dengan perjuangan ini. Walaupun saya percaya kan pastinya ada pelbagai tawaran, namun itu tidak mematahkan semangat beliau untuk percaya bahawa kalau aku mempunyai satu perjuangan yang jelas untuk memimpin Malaysia, maka perkataan yang sering beliau ingatkan saya dan pimpinan ialah kita mesti percaya kepada the wisdom of the people, kebijaksanaan rakyat. Dan akhirnya itu terbukti, walaupun secara matematiknya selepas pilihan raya lepas tidak mungkin untuk beliau menjadi Perdana Menteri, kerana sokongan untuk Pakatan Harapan waktu itu hanyalah sekadar 82 kursi saja, jauh daripada 112. Tetapi oleh kerana saya sebutkan tadi pengalaman beliau, konsisten beliau, dan akhirnya kepimpinan beliau itu yang lebih nampak pandangan yang pada saya tidak ada pada pimpinan yang lain, maka memimpin suatu kesepaduan atau kesatuan dengan pimpinan-pimpinan yang lain, dalam erti kata untuk memimpin dan mengolah negara ini, ya. Sebab apa guna kita ada pilihan raya kalau akhirnya kita tidak boleh nak bentuk kerajaan dan pimpin negara ini, kan? Dan saya percaya itu yang menyebabkan beliau berjaya menarik rakan-rakan yang ingin bersama-sama dalam perjuangan ini. Dan Syarikawi betul, ini adalah kerajaan perpaduan yang set up ataupun perkara yang melatari kerajaan ini sangat berbeza. Misalnya saya ambil contoh pengalaman peribadi saya. Parti Keadilan Pakatan Harapan meminta saya untuk melawan Presiden UMNO di Bagan Datuk pada PRU lepas. 19 hari bulan keputusan, saya hampir saja mengalahkan beliau. Betul. Tetapi keesokan hari kita sedang berbincang dengan beliau untuk menubuhkan kerajaan. Jadi ini satu perkara yang kadang-kadang orang kata, macam mana ini, kan? Bagaimana keadaan ini boleh berlaku? Tapi itu saya sebut tadi, oleh kerana Datuk Seri Anwar itu lihat kepada agenda yang lebih besar, kan? Justru kita harus mengkesampingkan perasaan-perasaan yang sentimen, kan? Perkara yang berbau emosi, kerana akhirnya kita bergantung kepada penubuhan kerajaan. Seorang ahli Perdana Menteri mesti dilantik yang mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen, tidak kiralah daripada parti mana. Dan itu yang beliau lakukan untuk memastikan Malaysia ini back on track. Dan beliau dengan segala macam pengalaman 25 tahun itu boleh menjadikan pengalaman itu sebagai suatu kompas untuk membantu beliau memimpin negara dalam keadaan kita baru selesai daripada pandemik, ke depan dengan cabaran ekonomi dunia dan pelbagai isu yang lain. Saya tertarik hati kalau kita lihat kepada apa yang terpaksa dilalui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam apa ni Datuk Seri sebutlah 25 tahun dia menunggu sebenarnya berjuang untuk berada di kedudukan seperti sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan mungkin juga dari segi pengalaman, kalau kita lihat dia pernah berada dalam Kabinet Malaysia, pernah menjadi timbalan Perdana Menteri, dan Datuk Seri pun sebut hampir-hampir lagi sebenarnya untuk menjadi Perdana Menteri ketika itu. Dan ketika dia memegang portfolio keuangan misalnya sebagai Menteri Keuangan, dia pernah diangkat sebagai Menteri Keuangan yang terbaik untuk kawasan Asia, dan itu merupakan satu pencapaian yang cukup cemerlang.
Tetapi dari segi karakter Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, kalau orang lain barangkali dah give up sebenarnya bila cakap tentang apa yang terpaksa dilalui, apa yang terpaksa ditempuhi dan sebagainya. Jadi apakah dia mempunyai satu kekuatan yang luar biasa dalam diri seorang tokoh yang bernama Anwar Ibrahim ini sebenarnya, Datuk Seri? Ya, saya sebutkan tadi bahawa soal nilai yang ada pada beliau itu adalah nilai istiqamah, mana tetap konsisten dengan perjuangan ini. Tetapi perkara yang lebih dasar sebenarnya Syekawi ialah beliau tu punya agenda yang jelas, kan? Sebab itulah saya ingat sebulan selepas Perdana Menteri mendapat keabsahan di dalam parlimen, apabila ada usul undi percaya, beliau tidak tunggu lama. Mana selepas sebulan itu terus digagaskan atau dibentangkan kepada rakyat yang dipanggil sebagai Malaysia Madani, gagasan madani, masyarakat madani, mujtama' al-madani kalau dalam bahasa Arab. Jadi maknanya itu merupakan idea dan pandangan dan pemikiran beliau hatta di dalam penjara lagi. Ada nota-nota tangan beliau yang menulis tentang perkara ini, dan akhirnya dibukukan ataupun dijadikan sebagai nota yang lebih jelas. Mulanya dalam bahasa Inggeris, tajuk skrip, dan kemudiannya dalam bahasa Melayu Madani. Jadi yang ini sebenarnya pada saya kekuatan yang ada pada beliau, iaitu beliau punya agenda. Kepimpinan itu bukan sekadar untuk kalau dalam bahasa Arabnya ialah untuk membegah-begah, aku Perdana Menteri, finally I'm the Prime Minister. Tidak. Dia datang dengan tanggungjawab, dan dia punya agenda, dia punya idea yang belum sempat dibentangkan. Kalau Syekawi ikut ucapan beliau, ucapan Perdana Menteri terbaru ini di Universiti Filipina, 30 years after ASEAN Renaissance. Jangan lupa beliau pernah menulis buku bertajuk Kebangkitan Asia, ASEAN Renaissance. So selepas 30 tahun beliau memberikan beberapa strategic takeaways untuk ASEAN ini. Kalau kita tengok bagaimana beliau menyatakan dengan tegas tentang Myanmar dan sebagainya, itu pada saya berlaku tak perlu tunggu lebih daripada 100 hari. Within 100 days ni, beliau telah sentuh tentang isu dasar luar, beliau telah menyentuh tentang gagasan yang dibawa dalam masa 5 tahun insya-Allah, kan? Pada saya bukan 100 hari lah, 365 hari kali 5 tahun, 1825 hari. Ini pada saya rakyat punyai waktu yang sebegini panjang untuk menilai sejauh mana duduk sebenar dan kejayaan Perdana Menteri. Jadi pada saya sebutkan tadi, dalam masa 100 hari ini banyak perkara-perkara yang telah beliau lakukan. Dalam konteks maknanya mengembalikan semula yang selalu beliau sebut maruah Malaysia ini. Penerimaan daripada kepimpinan ataupun pemimpin-pemimpin negara luar khususnya, dan saya kagum sebenarnya kerana kebetulan saya juga melihat sendiri bagaimana ketika beliau ingin mengadakan press conference selepas diumumkan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 itu, walaupun masa itu tengah live, tetapi dia menerima panggilan daripada pimpinan pemimpin daripada luar yang mungkin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan tahniah. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa penerimaan pemimpin luar terhadap pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini mendapat sambutan ataupun respon yang cukup positif sebenarnya daripada kepimpinan dunia secara keseluruhannya? Ada dua perkara yang saya fikir menjadi tarikan pemimpin ASEAN terutamanya. Sekarang ni beliau telah pergi hampir ke semua lah negara ASEAN. Yang menjadi tarikan kepada Datuk Seri Anwar ni ialah soal daya intelektualnya. Tidak ramai pemimpin politik yang mempunyai ketajaman intelektual dalam masa sama boleh diolah dalam bentuk memberikan penyelesaian kepada permasalahan. Rantau ini saya percaya banyak perkara-perkara yang belum lagi dapat ditangani dengan sempurna. Kita juga berdepan dengan cabaran ekonomi. Kita juga berdepan dengan cabaran tata kelola bagi sesebuah kerajaan. Kerana isu tata kelola governance ini di mana-mana negara pun
berlaku kan, dan masing-masing melihat bagaimana untuk mempelajari antara satu sama lain. Dan Datuk Seri Anwar memberikan suatu penyelesaian, dan saya yakin pemimpin ASEAN yang lain ini kagum dengan beliau sebab pengalaman beliau yang panjang itu kan. Tak ada, saya fikir, even pemimpin ASEAN yang melalui perit getir laluan politik seperti Datuk Seri Anwar. Dan itu pada saya mengembalikan keyakinan pemimpin ASEAN dan insya-Allah selepas ini pemimpin dunia bahawa di rantau ini dapat seorang tokoh yang mempunyai ketajaman daya intelektual, kepimpinan yang decisif dan juga berani, dan kita lihat beliau dalam masa 100 hari ini banyak membuat perkara-perkara yang kadang-kadang di luar batasan protokol. Betul. Di parlimen misalnya, kan? Kita lihat tak perlu lagi pakai tali leher dan sebagainya kan. Jadi itu pada saya mengurangkan lagi jurang ataupun perasaan jauh antara rakyat dan pemimpin. Saya lebih lihat dari segi konteks itu. Maknanya pemimpin seperti Datuk Seri Anwar yang lahir daripada jerit perih rakyat ini tahu bahawa beliau jadi Perdana Menteri itu jangan menunjukkan kita berbeza, berada di satu kelas yang tersendiri. Ya. So itu pada saya satu perspektif ataupun satu persepsi yang cuba dibina, dan itu sangat berbeza daripada pemimpin yang lain. Misalnya kalau kita tengok bila beliau pergi ke luar negeri sekarang ni dengan memastikan penggunaan songkok dan sebagainya, itu malah boleh jadikan satu identiti negara, bahawa di mana-mana tempat kita pergi sebagai pemimpin yang mewakili Malaysia, songkok tu menjadi satu lambang kemegahan kita sebagai orang Melayu. Jadi dan juga rakyat Malaysia. Jadi pada saya ini perkara-perkara yang kadang-kadang remeh, tetapi memberikan konotasi-konotasi yang positif, dan menunjukkan beliau mempunyai pendekatan dan cara yang tersendiri dalam membawa Malaysia ini dengan perkara yang lebih menarik ataupun yang lebih progresif berbanding pengalaman pemimpin yang terdahulu. Saya juga ingin berkongsi satu pengalaman saya lah bersama dengan Datuk Seri. Ketika Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar berada di melawat melakukan lawatan resmi ke Indonesia, saya sempat menemu bual secara live dalam program Ruang Bicara ini bersama dengan wartawan daripada Indonesia sendiri. Dan dia menyatakan bahawa sambutan yang cukup hebat diberikan oleh rakyat Indonesia sendiri terhadap kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, dan apa yang mengkagumkan mereka ialah tentang ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar itu. Dan ini sesuatu yang saya nak kongsi jugalah bersama dengan Datuk Seri sendiri. Saya sendiri pun kagum dengan cara dia berucap, cara dia menyampaikan ucapan itu. Dia tidak melihat kepada teks ucapan yang mungkin disediakan. Jadi apakah ini pengalaman yang berjaya ditimba ataupun diperolehi oleh beliau ketika mengalami segala proses cabaran sebelum dia berada di kedudukan sebagai Perdana Menteri sekarang ini? Memang Perdana Menteri ini kekuatan dia orasi. Beliau merupakan tokoh pembidato yang sangat luar biasa, begitu baik. Orator yang baik. Sebab itu saya melihat beliau berforum di Indonesia, saya sangat yakin bahawa tokoh-tokoh konglomerat, tokoh-tokoh akademik dan juga rakyat biasa yang mengikuti syarahan beliau itu sangat teruja dan yakin kerana Indonesia ini ada sosok seperti Soekarno yang orasinya sangat memukau. Betul. Kan? Dan dalam konteks Perdana Menteri kita, dia bukan sekadar kekuatan orasi, tetapi hujah, logik dan asas intelektualnya yang sangat fundamental, yang sangat meyakinkan. Jadi ini merupakan kekuatan yang ada pada beliau dengan tradisi ilmunya, tradisi membacanya dan sebagainya. Jadi pada saya buku-buku yang beliau ungkapkan itu, saya sering secara peribadi buku-buku itu saya sering kemudiannya pergi ke online dan beli dan baca. Kan macam terbaru ini diperkenalkan satu buku pada saya, Mansur Olsen, buku yang terlalu lama, penulis yang lama tetapi idenya itu masih lagi relevan dalam konteks saya ini. Jadi pada saya beliau memanfaatkan peluang-peluang seperti itu untuk memberikan dimensi-dimensi keintelektualan beliau, dan dalam masa sama
memberikan satu pendidikan politik kepada khalayak, tidak kiralah berada di mana, kerana itu sewajarnya dikongsi. Beliau sekarang diberikan amanah untuk memimpin Malaysia. Menjadi pimpinan ini harus ada keseimbangan antara dimensi intelektual dan juga benda yang realistik, kan? Tetapi kalau dalam forum yang membabitkan tokoh-tokoh akademik, tokoh-tokoh pemikir, mahasiswa dan sebagainya, saya lihat beliau lebih senang untuk berbicara tentang dimensi intelektual. Jadi ini sebenarnya sangat berbeza dengan pimpinan Perdana Menteri sebelum ini, dan sebenarnya itu merupakan satu tarikan, kan, kepada mereka yang melihat dan mendengar ucapan-ucapan beliau. Kerana pada saya kekuatan yang ada itu ialah bukan sekadar orasi, bukan sekadar orator macam mana Syekawi sebut, kerana tidak perlu teks dan sebagainya, tapi message yang beliau sampaikan itu bukan sekadar daripada mulut, tetapi daripada hati. Ya, pengalaman beliau lalui sendiri, pengalaman pembacaan yang sejak muda, kan, dan ini sebenarnya memberikan satu kekuatan yang sangat luar biasa kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Okey, pandangan peribadi Datuk Seri sendirilah. 100 hari itu memang seolah-olah dijadikan sebagai satu ukuran untuk melihat sejauh mana berkesan atau tidak berkesannya prestasi seseorang pemimpin negara, walaupun ianya bukanlah idea yang datang daripada negara kita sendiri. Tetapi apakah Datuk Seri merasakan bahawa mungkin jangka masa 100 hari itu sebenarnya tidaklah begitu adil untuk meletakkan ataupun menilai prestasi seseorang pemimpin? Dia boleh dijadikan sebagai satu penilaian awal. Saya fikir kita tidak terikat sangat dengan 100 hari atau 200 hari ini. Tetapi oleh kerana ia merupakan satu convention ataupun satu perkara yang sudah terbiasa dalam amalan politik kita, dalam 100 hari mesti ada A, B, C, kan? Jadi ia juga sangat membantu dalam memberikan kita satu sort of tekanan, kan? Oh, mungkin ini belum diselesaikan lagi dalam masa 100 hari, harus disegerakan dan sebagainya. Saya minta rakyat melihat ini dari segi kacamata yang objektif. Tentunya saya percaya bahawa penilaian rakyat itu berbeza-beza. Tetapi kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku dalam masa 100 hari ini, banyak perkara sebenarnya yang boleh kita anggap sebagai ada success story. Misalnya saya sebutkan tadi soal dasar luar kita. Engagement Perdana Menteri dengan pemimpin ASEAN itu membuahkan hasil yang cukup luar biasa. Hormat dengan negara ASEAN kepada kita, kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, dan pelaburan, kan, beliau sering sebut tentang pelaburan yang dijanjikan oleh Sultan Brunei misalnya, datang ke sini, memberikan gesture, memberikan satu petanda yang sangat positif untuk melabur di Malaysia dan sebagainya. 2-3 hari lepas kita dengar tentang Amazon, kan, dengan belanja berbilion, 15 bilion untuk buat data center dan sebagainya within 100 days. Saya sebutkan tadi peringkat awal, gagasan Madani yang akan memandu dasar dan tindakan serta program-program kerajaan untuk masa 5 tahun ni dilaksanakan dalam masa, dilancarkan dalam masa 100 hari. Kan, belanjawan Madani yang sedang kita bahaskan di Parlimen sekarang, di Parlimen sedang bahaskan juga dilancarkan ataupun digagaskan dalam tempoh 100 hari ini. Jadi Syekawi, pada saya 3 agenda besar ni bukan calang-calang Perdana Menteri lah untuk laksanakan. Dan kita bercakap tentang satu political reality bahawa beliau sebagai Perdana Menteri bukan maknanya mendapat sokongan majoriti daripada Pakatan Harapan sahaja. Kan? Pakatan Harapan hanya dapat 82 kursi ahli Parlimen. Jadi beliau juga harus mengurus kepelbagaian yang melatari kerajaan perpaduan ini, dan alhamdulillah dalam masa 100 hari telah pun ditubuhkan satu sekretariat kerajaan perpaduan yang menunjukkan bahawa semua parti ini bersepakat untuk memastikan Malaysia terus dipimpin dalam keadaan stabil, insya-Allah sehingga 5 tahun yang akan datang. Okey, baik, Datuk Seri, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, dan
kepada anda. Kami ingatkan lagi anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga kesempatan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi saya ulangi lagi dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu 0326979767, 0326979768. Kita rehat buat seketika, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara. Kita bercakap tentang dari reformasi jalanan ke revolusi madani sempena 100 hari Perdana Menteri ke-10. Kita rehat dulu. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dari reformasi jalanan ke revolusi madani sempena dengan 100 hari PM ke-10. Dan kita tentunya masih lagi bersama dengan Datuk Seri Syamsul Iskandar Mohamad Akin yang merupakan setiausaha politik kanan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, cuba kita lihat sekarang ini kepada pembentukan kerajaan perpaduan itu sendiri. Secara peribadi, Datuk Seri, apakah Datuk Seri melihat bahawa setakat ini prestasi yang ditunjukkan oleh kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sudah pun menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif ke arah memajukan Malaysia ke satu dimensi yang mungkin jauh lebih hebat nanti? Ya, kerajaan perpaduan yang digagaskan sekarang bukannya satu perkara yang mudah untuk diurus. Ya. Kerana saya nyatakan tadi dari awal ialah latar belakang politik kita berbeza. Kita punya pengalaman untuk bertembung dengan begitu tajam dalam pilihan raya. Ya. Namun satu perkara yang boleh kita banggakan itu adalah kesediaan parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan ini untuk menghayati prinsip humility, ya. Maknanya tawaduk, rendah diri lah. Dalam konteks mana rakyat telah memberikan kita message, tidak ada mana-mana parti pun yang mendapat majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Jadi sebagai pemain politik, sebagai pemimpin politik, kita mesti punya keupayaan untuk mentafsir message rakyat kepada kita. Maknanya mereka mahu kita mengambil sikap untuk berunding dan mencari jalan. Sebab rakyat mungkin, saya sebut mungkin kerana saya fikir tidak ada kajian yang mendalam lagi. Tapi mungkin rakyat merasakan mereka fatigue, mereka penat, mereka lelah dan sebagainya. Akhirnya mereka buat keputusan bagi sini sikit, bagi sana sikit, bagi parti ini sikit. Akhirnya pemimpin politik harus memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya lihat dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini terdapat semacam keserasian awal, ya, di kalangan pimpinan, maksud saya menteri-menteri kabinet. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kita lihat tidak ada lagi serang-menyerang antara menteri itu dengan menteri ini, ya, seperti pengalaman-pengalaman yang lepas. Dan apa saja perkara yang berlaku, terdapat semacam satu persefahaman untuk mereka rujuk kepada Perdana Menteri. Dan ini pada saya merupakan satu dimensi politik yang cukup matang. Walaupun kita pernah melalui perjalanan politik yang berbeza, bertembung, tetapi selepas pilihan raya kita mengambil keputusan untuk berpakat, dan kemudiannya mengabsahkan permuafakatan itu dengan penubuhan satu Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Kalau syarikat masih ingat pengalaman selepas 13 Mei 69, Alhamdulillah Tun Razak waktu itu mengemukakan satu gagasan politik yang muafakat, iaitu dalam konteks itu dipanggil Barisan Nasional. Tapi kali ini dia semacam formula untuk menyatukan kesemua parti. Ada juga semacam pendekatan Barisan Nasional dulu tahun 69, tetapi kali ini dia adalah gabungan antara parti-parti. Kalau kita tengok komponen perpaduan itu ada 5 gabungan parti, ya. Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan Pakatan Harapan. Dan dalam komponen itu pula ada parti-parti lain. Jadi kalau tak silap saya, lebih kurang dalam 20 parti bergabung di dalam kerajaan perpaduan ini.
Jadi pada saya ini merupakan a way forward, perjalanan depan untuk politik negara kita. Ada orang mengambil sikap yang pesimis, tetapi saya lihat kerjasama yang baik itu tercerna apabila kita lihat di kalangan menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri kabinet itu tidak ada percanggahan, perselisihan faham di hadapan khalayak ataupun dibuat secara terbuka. Dan saya yakin ini merupakan satu perkara yang cukup menyenangkan bagi rakyat, kerana mereka mahukan kerajaan yang deliver. Betul. Kerajaan perpaduan ini mesti deliver, mesti memenuhi kehendak dan expectation rakyat. Sebagian sebab tu saya sering sebut bahawa pengundi ataupun rakyat di luar sana ni, mereka ada dua kumpulan. Satu, rational voters, pengundi yang rasional. Mereka akan berikan peluang dan mendengar jawapan-jawapan yang menasabah, yang logik, penjelasan dan sebagainya. Ada juga kumpulan yang irrational voters, pengundi yang tidak rasional. Masalahnya dalam konteks demokrasi, pengundi yang tidak rasional ni kebanyakannya dia bersuara lantang, dia loud, dan ini yang didengari dan seolah mendominasi. Sebab tu pada saya pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau ambil sikap untuk, walaupun ada survey, kan? Ada survey yang kata begitu begini, kan? Kemudian ada pula Merdeka Center hari ini misalnya memberikan pandangan berbeza. Ada pula Institut Kajian Politik menyatakan bahawa survey ini tidak tepat. Tapi pada saya, survey itu hanya sebagai panduan, kompas kita, kan? Dan kita tengok apa isu dia. Kalau isu itu betul, harus kita tangani, maka kita ambil isu ini dan selesaikan. Kalau kita nak berbangga dengan, oh aku popular, rating aku sekian banyak, kan? Pada saya itu dalam bahasa Inggeris ni sugarcoat lah, kan? Kita rasa seronok lah. Tapi sebenarnya lebih penting itu adalah bagaimana penerimaan rakyat terhadap agenda yang ingin kita bawa, dan apakah kritikan rakyat itu kita tangani dengan sebaiknya, apakah expectation rakyat itu kita penuhi sebaiknya. Jadi ini perkara-perkara yang saya fikir akan dapat kita simpul daripada survei ini, dan ini boleh dijadikan sebagai satu, saya sebutkan tadi, kompas untuk kerajaan perpaduan maju ke depan. Okey, expectation rakyat itu akan kita sentuh nanti. Tapi saya dipahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Ya. Ya, soalan Tuan Seri dan ahli panel. Ya. Okey, soalan saya, saya nak tanya sikit, ada 2-3 soalan. Yang pertama, baru-baru ni kan ada PM dibuat kan, hari bersama PM di Parlimen. PM dapat menjawab soalan pada hari kata dia dapat menjawab soalan untuk pada ahli Parlimen. Ya. Jadi apa soalan saya? Macam mana dulu PM yang lain dia orang tak bisa buat hari bersama PM kan. Tapi PM ni PM ketua dia beranikan diri. Boleh apa Datuk Seri menjawab soalan ni. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, ni ada satu kritikan daripada PM 4 dan PM 7. Dia kata Datuk Seri Anwar ni dia tidak melaksanakan janji-janjinya sehingga satu hari ni. Yang kedua tu minta Datuk Seri pula ni. Yang ketiga, saya tengok mengenai Datuk Seri Anwar dia telah janji-janji dalam ekonomi kan. Contohnya dia telah melalui pelabur. Kita tengok berbilion-bilion Jadi dari segi ekonomi. Yang kedua, politik. Bagaimana Datuk Seri Anwar ni dia mengatasi masalah ekonomi dan politik ni. Dan setakat ini dalam lebih dari satu hari boleh Datuk Seri ulas dah ni. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik jugalah apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan, mungkin ada lagi pemanggil-pemanggil juga yang mungkin ingin bertanya soalan-soalan yang menarik. Saya tersentuh dan juga tertarik hati sebenarnya dalam ucapan-ucapan Datuk Seri Anwar. Dia banyak menekankan tentang sikap integriti, dia membangkitkan isu integriti, isu
ketirisan yang berlaku dalam pentadbiran negara. Dia juga menyentuh tentang bagaimanakah kita mengambil mata awam seharusnya lah mengubah pendekatan mereka. Soal rasuah juga dibangkitkan dengan begitu meluas sekali, sentiasa saja menekankan tentang isu itu. Dan kebetulan juga hari ini sempena dengan sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak juga membangkitkan isu yang sama. Dan saya ingat lagi apa yang disebut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, bahawa rakyat sebenarnya sudah pun muak dengan isu-isu integriti, isu rasuah yang dikatakan cukup berleluasa berlaku di negara kita. Komen sikit tu. Saya menjunjung kasih apa yang dititahkan oleh Pertuan Agong, oleh yang Pertuan Sultan Perak. Ya. Dan ini sebenarnya satu ingatan yang sangat penting, bukan sekadar kepada ahli-ahli politik, tetapi juga kepada semua rakyat Malaysia. Dan ini termasuk penjawat awam, tokoh-tokoh korporat, dan tokoh-tokoh akademik yang lain, kan, untuk kita sama-sama menggembling suatu ikhtiar yang berterusan agar perkara yang disebut ataupun yang sentiasa diulas berulang-ulang kali oleh Perdana Menteri, bahawa rasuah itu sudah sistemik, sudah menjadi satu sistem, dalam macam budaya dalam negara kita itu boleh kita hapuskan. Apakah tidak ada negara-negara yang boleh kita pelajari modelnya? Kalau kita tengok misalnya Hong Kong, Hong Kong ni dia ada satu agensi pencegahan rasuah, dipanggil ICAC, Independent Commission Against Corruption. Macam SPRM kita lah, Independent Commission Against Corruption. Pada peringkat awal penubuhan, ICAC ni diberi momokkan I can accept cash. Tetapi mereka buat perubahan, sehingga kan ICAC ini dianggap sebagai salah satu antara agensi yang tersohor dunia dalam usaha untuk membenteras rasuah. Dan saya percaya kalau ada ikhtiar seperti itu yang boleh dilakukan oleh sebuah negara misalnya seperti Hong Kong, why not Malaysia? Dan itu mesti datang daripada pimpinan. Maknanya orang nombor satu, orang nombor wahid dalam negara kita ini harus sentiasa memperingatkan kabinetnya, anggota-anggota pentadbiran, penjawat awam, dan semua di bawah kawalan beliau, bahawa look, sudah sampai masanya kita hentikan amalan ini. Memang bukan mudah untuk menghentikan amalan yang sebegini, kerana orang yang mendapat rasuah itu, dia mendapat satu kepentingan lebih daripada orang lain. Macam Syarkawi, kalau biasa dia terima wang bulanan, tiba-tiba hari ini tak dapat, how do you feel? Dia mesti rasa tak selesa, marah dan sebagainya. Tetapi adakah amalan itu bagus? Tidak bagus. Dia rosak dalam masyarakat. Jadi pada saya, perkara-perkara seperti ini didukung pula dengan titah Tuan Sultan Perak, dan saya percaya dulu yang memulia raja-raja lain, kan, juga konsisten dengan perkara ini. Kita harap ini akan jadi message yang sentiasa akan diberi peringatan, dan saya yakin SPRM dengan bawah Perdana Menteri yang baru ini yang komited tentang isu penyelewengan rasuah dan sebagainya akan menjadi satu agensi yang sangat berwibawa, kerana mendapat dukungan yang penuh daripada pimpinan negara. Tapi sebelum kita berehat sekali lagi Datuk Seri, bila kita cakap tentang isu rasuah ini, terutamanya apabila ia melibatkan sama ada bekas tokoh-tokoh politik, bekas ahli-ahli politik, ianya dikategorikan sebagai usaha untuk membalas dendam. Ini pun sesuatu yang perlu difahami oleh rakyat, kerana mungkin ianya juga akan memberi tekanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ataupun sebenarnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada keberanian sebenarnya untuk cuba menghapuskan amalan rasuah di kalangan ahli-ahli politik sendiri. Yelah, kalau kita tidak buat, apa gunanya kita takut? Kan? Saya lihat bahawa dalam negara kita ini rule of law, undang-undang ini dihormati. Perdana Menteri sini mengambil sikap bahawa kita mesti hormat jalur hukum. Negara ini mesti jadi negara hukum, supaya ia akan beri keyakinan kepada mereka yang ingin melabur di sini, mereka yang ingin buat perniagaan di sini, kerana negara ini ada hukum, ada undang-undangnya. Dan saya tak nampak sepanjang beberapa tokoh-tokoh politik
dalam lewat seminggu dua ini ditahan, itu ada campur tangan daripada Perdana Menteri hatta arahan. Tetapi justru tidak wajar ataupun tidak menasabah untuk kumpulan pembangkang misalnya berprasangka terhadap Perdana Menteri. Perdana Menteri pada awal sebut mesti hapuskan rasuah, tidak mau jadi satu sistemik dalam masyarakat. Jadi mesti ada pendegasan terhadap perkara seperti ini. Dan kalau agensi seperti SPRM, SPRM bukan hanya diwujudkan zaman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah sekian lama. Dulu BPR, Badan Penjaga Rasuah, jadi Suruhanjaya dan sebagainya. Jadi saya fikir wajar untuk kita berikan suatu kebebasan kepada agensi SPRM untuk membuat kerja mereka. Kalau perlu ditangkap, tangkap. Kalau perlu selepas itu disiasat dan tidak ada sebarang bukti, lepaskan. Yang penting apa? Yang sering diingatkan Perdana Menteri, jangan menganiaya. Jangan menjadikan hukum seperti mana beliau dulu. Beliau kena pada tahun 1998 itu dianiaya dengan tidak ada satu pun wang ringgit yang terbabit. Jadi yang ini mesti dihentikan. Namun untuk benteras rasuah, kalau betul mereka buat, mereka sewajarnya dihidangkan dengan pertuduhan dan dibawa ke mahkamah. Dan kalau betul mahkamah dapati bersalah, kita hormati keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah. Dan Datuk Seri sendiri pun mengatakan bahawa dia tidak akan campur tangan sebenarnya dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh SPR dan juga mahkamah sebenarnya. Baik. Kita juga nak menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi, Datuk Seri. Ini tentang yang pertama ialah hari bersama Perdana Menteri di Parlimen, dan ini juga dilihat sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, kerana inilah dalam sejarah pertama kalinya seorang Perdana Menteri berani sebenarnya untuk menjawab apa saja persoalan yang dibangkitkan di Parlimen. Jadi mungkin Datuk Seri boleh komen. Dalam tradisi Dewan Rakyat ada 2 hari yang diperuntukkan untuk dipanggil soalan-soalan kepada menteri. Seperti mana Syedkawi sedia maklum, soalan-soalan yang dibentangkan di dalam Dewan Rakyat ada yang dijawab oleh menteri, ada yang dijawab oleh timbalan menteri. Tetapi 2 hari ini, Selasa dan Khamis, jam 10 pagi sampai 10.30. Ini soalan-soalan yang khusus kepada menteri, dan soalan-soalan itu adalah soalan-soalan semasa. Kita kalau jadi ahli parlimen di Syedkawi, kita ada diminta dalam masa 3 minggu kalau tak silap saya sebelum Dewan bersidang untuk menghantar soalan. Jadi kadang-kadang soalan kita itu soalan yang lama, kan. Jadi kalau ada soalan-soalan baru, isu semasa, itu kita ada peluang untuk tanya kepada menteri yang berkaitan. Dan Perdana Menteri mengambil sikap, okey, untuk hari Selasa ini saya akan jawab. Yang ditukar menjadi Prime Minister, kalau tak silap minggu lepas Deputy Prime Minister menjawab bagi sesi Prime Minister Question Time. Dan tentunya kita mengharapkan bahawa ahli-ahli parlimen kita akan bertanya kepada Perdana Menteri soalan-soalan yang bersifat Prime Ministerial, yang maknanya soalan-soalan yang bercakap tentang dasar, tentang masa depan negara, pembangunan ekonomi, politik dunia dan sebagainya, yang tentunya terkait dengan negara kita. Jadi perkara seperti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Perdana Menteri sebagai ketua eksekutif, ketua negara, bersedia untuk menjawab apa jua soalan, kan? Kerana dalam soalan untuk beliau tu ada juga soalan-soalan daripada pembangkang. Dan ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri sebagai ketua negara well equipped, sangat bersedia untuk menjawab apa jua soalan, dan beliau sebagai ketua akan sentiasa diberikan maklumat, taklimat dan sebagainya, kerana akhirnya sebagai ketua beliau akan buat keputusan untuk negara kita. Jadi satu benda yang reformasi yang berlaku sekarang ni di bawah pentadbiran beliau. Okey, beliau juga membangkitkan tentang kritikan. Ini memang kita jangkakan, terutamanya daripada bekas-bekas Perdana Menteri yang mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal sebenarnya menjadi Perdana Menteri seperti yang diharapkan. Saya hormatlah kepada Perdana Menteri yang keempat dan kemudian jadi Perdana Menteri sekali lagi. Pada saya beginilah, beliau telah pun menulis sejarah politik beliau dan juga negara ini. Saya fikir kita harus beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Sebelum ni orang perli dia PM, kan? PM tepi, kan?
Prime Minister selalu tak jadi. Tapi kali ini dah betul-betul. Jadi beri peluang untuk beliau pimpin negara. Dan kita lihat bukan satu perkara yang retorik. Gagasan yang diberikan itu jelas. Semua sekarang pelaksanaan. Program ekonomi kita pun sudah dibentangkan. Kita dengar nanti MP berikan pandangan, kritikan dan sebagainya. Tapi pada saya kita harus berikan masa yang menasabah untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memimpin. Dan kalau ada kritikan yang substantif, yang betul-betul mempunyai asas, itu sewajarnya kita dengar. Cukuplah retorik kosong, kritikan-kritikan yang pada saya ibarat tin kosong ini sewajarnya kita ketepikan. Ada juga satu persoalan saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk Seri lah. Ini juga pandangan daripada bekas Perdana Menteri tentang pembentangan belanjawan 2023. Dikatakan bahawa itu merupakan belanjawan yang terbesar yang pernah dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tetapi mereka mengatakan di mana nak dapat duit untuk memenuhi segala janji-janji dalam belanjawan 2023. Sedangkan hutang negara juga sudah pun berada pada tahap yang cukup membimbangkan, melebihi berapa 1.5 bilion 5 trilion sebenarnya. Jadi ini juga, apakah ini juga sebenarnya menjadi satu cabaran yang cukup hebat kepada Datuk Seri Anwar sendiri dalam usaha untuk memenuhi segala apa yang telah pun diperincikan dalam belanjawan 2023 ini. Ya, saya fikir itu satu pandangan yang tentunya akan dijawab oleh Yang Amat Menteri Kewangan dalam sesi pengulungan perbahasan belanjawan nanti, ya. Sebab banyak juga isu-isu perkara ini dibangkitkan. Tapi kalau kita lihat dari segi pembentangan belanjawan, pertamanya ialah komitmen kerajaan untuk memastikan ketirisan itu tiada. Kalau kita tengok laporan ketua audit, ya, ketirisan itu bukan juta, berbilion. Dan kalau itu boleh diselamatkan, maka ianya boleh membantu mendanai program-program kerajaan yang kita telah umumkan, yang kerajaan telah umumkan. Yang kedua, kalau kita lihat bahawa ini perjanjian untuk memulangkan balik duit YNDB, itu straight masuk dalam kantong negara 8 bilion. 8 bilion ringgit, bukan 8 juta, bukan 8 ringgit, 8 bilion untuk rakyat. Dan saya tengok misalnya cukai, barang mewah untuk yang kaya-kaya, itu diperkenalkan. Jadi ini juga membantu untuk memastikan dana negara mencukupi. Jadi pada saya, bukan tidak ada program-program kerja yang kemas. Vape misalnya diumumkan untuk dicukai. Kalau dulu tidak ada pencukaian yang jelas tentang vape ini. Perniagaannya berbilion. Jadi ini adalah dimensi-dimensi lain, peluang-peluang pertambahan revenue yang lain selain daripada pelaburan. Sekarang as we are talking, kita berbahas ni banyak pelaburan. Dan banyak juga komitmen untuk melabur. Ini belum lagi Datuk Seri Anwar pergi membuat jelajah di Middle East misalnya, di Timur Tengah, Qatar, Saudi, negara seperti Saudi, negara seperti UAE, Qatar dan sebagainya. Belum lagi ke negara-negara Eropah, belum lagi ke Amerika Syarikat untuk menarik mereka datang ke sini. Lepas tu pada saya, kita mesti bagi ample time untuk Perdana Menteri mengemudi negara ini. Belanjawan yang dibentangkan itu realistik. Kita mesti belanja untuk memastikan program ekonomi rakyat itu dapat berjalan. Program sosial jangan dikesampingkan. Penurih getah jangan ditinggalkan. Jadi perkara-perkara seperti ini tentunya akan memberikan suatu keadaan yang sangat baik untuk rakyat, terutamanya mereka yang dalam kumpulan B40 dan juga M40 ini. Satu inisiatif yang harus dibanggakan ialah tentang janji Bernas apabila dia Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertemu dengan pihak Bernas, di mana mereka akan memberikan daripada 10 juta pada tahun 2022 kepada 50 juta pada tahun 2023 hasil daripada perbincangan Datuk Seri Anwar. Ini mengangkat kepada satu tahap untuk membantu petani-petani pesawah-pesawah. Jadi apakah ini kita anggap satu lagi gerak ataupun kejayaan yang telah pun dicatatkan oleh Datuk Seri Anwar dalam membantu rakyat yang sedang menghadapi masalah seperti petani-petani, seperti pesawah-pesawah khususnya, Datuk Seri?
Ya, itu satu kerjasama yang baik antara kerajaan dan juga swasta. Dan itu menunjukkan bagaimana kefahaman Perdana Menteri bahawa yang kaya itu jangan bertambah kaya, yang miskin itu terus papa ke dana. Jadi yang kaya membantu yang miskin. Kalau mereka buat keuntungan yang banyak, perlu ada satu political will ataupun keazaman politik untuk membantu dan meminta tokoh-tokoh korporat ni memberikan sumbangan kepada pesawah, dalam konteks ini pesawah. Dan kita ucap terima kasih kepada Tan Sri Siap Mohtar khususnya, kan, yang memahami hasrat dan cita-cita serta wawasan Perdana Menteri. Kita tengok sumbangan untuk Turkiye dan Syria dalam masa beberapa hari. Kita kumpul 50 juta ringgit untuk bantu mereka. Program TVET dibuat satu pendekatan yang berbeza, iaitu syarikat-syarikat korporat ini, misalnya Petronas diambil, yang ingin kerja di Pengerang dan sebagainya, anak-anak kita yang ingin ada kemahiran. Jadi ada beberapa syarikat korporat yang diminta untuk ambil pelajar-pelajar TVET. Jadi satu pendekatan yang dahulu tidak dilakukan. Jadi pada saya kefahaman bahawa mesti ada kesepaduan antara kerajaan dan swasta. Mesti ada kefahaman bahawa kita ingin mengurangkan jurang kemiskinan. Barulah keadaan hubungan sosial masyarakat itu menjadi normal. Jadi ini perkara yang cukup penting. Baik, kita di penghujung sebenarnya. Datuk Seri, betul lah macam Datuk Seri kata 1 jam tak cukup sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Tapi di penghujung ini, keyakinan Datuk Seri sendirilah tentang kekuatan kerajaan perpaduan itu, terutamanya dengan pengenalan falsafah ataupun konsep Malaysia Madani itu sendiri. Walaupun ada yang merasa tidak yakin bahawa mungkin kerajaan perpaduan ini akan tumbang di pertengahan jalan dan sebagainya. Tetapi komen Datuk Seri, apakah Datuk Seri yakin bahawa kerajaan perpaduan dengan falsafah dan konsep Malaysia Madani itu akan dapat bertahan dan akhirnya akan dapat memberi manfaat kepada rakyat, kerana keutamaan ialah kepada kebajikan rakyat jelata? Kali terakhir negara menyaksikan sokongan 2/3 majoriti ini ialah zaman Pak Lah sebagai Perdana Menteri, Tun Abdullah Badawi. Tetapi kali ini di zaman Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, walaupun asalnya beliau hanya menang 82 kerusi, maknanya Pakatan Harapan menang 82 kerusi, tetapi dengan kerajaan perpaduan ini, Syekh Kawi, kita dapat 2/3 majoriti. Pada saya tidak ada ragu-ragu lagi lah. InsyaAllah kerajaan perpaduan ini, walaupun ada di kalangan pembangkang yang menyatakan bahawa tebuk atap lah, dinding nak runtuh lah kan, okeylah, mereka boleh cakap sesuka hati mereka. Tapi akhirnya apa, seperti mana yang saya sebut tadi, kita mesti ada suatu persefahaman bahawa kesepaduan parti-parti dalam bentuk kerajaan perpaduan ini, tujuan kita adalah untuk deliver, untuk memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat. Pada saya itu sangat mustahak, dan saya ingat itu difahami oleh pemain dan pemimpin politik kita. Dan kita lihat misalnya antara perkara yang diselesaikan dengan segera itu ialah soal Sabah dan Sarawak. MA 63, Perjanjian Malaysia 63. Tu Datuk Seri Anwar tak tunggu lebih dari 1 hari. Dalam masa 1 hari selesai dah. Dengan pengumuman 1 biliannya untuk pembangunan infrastruktur, dengan projek-projek 50 juta ringgit ke bawah tu diselesaikan di peringkat wilayah masing-masing ataupun negeri masing-masing Sabah dan Sarawak. Jadi pada saya ini menunjukkan bahawa beliau committed untuk menyelesaikan perkara yang sudah tertangguh. Saya ingat bukan belasan tahun, puluhan tahun. Jadi ini satu komitmen dan kerja kuat serta persefahaman, satu kefahaman politik yang saya ingat akan mengikat pemimpin kita. InsyaAllah. Ingat kata-kata Jatan Negara, saya selalu sebut, bersekutu itu, Syekh Kawi,
bertambah mutu. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Hakim kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Sama-sama. Tapi saya tak puas hati sebenarnya kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk Seri. Tapi insya-Allah kita akan bersama lagi di ruang bicara ini kerana kita juga ingin melihat tentang perkembangan terkini yang berlaku dalam senario politik negara, dan kita juga mengucapkan selamat maju jaya sebenarnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, InsyaAllah. dan sudah pastilah sekiranya kebajikan rakyat itu diberi keutamaan, saya pasti rakyat akan terus memberi sokongan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa ruang bicara seperti biasalah akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.